Saya adalah seorang anak lelaki kepada keluarga ahli politik yang terkenal di sebuah negeri Islam di Asia Tenggara. Islam berada di mana-mana dan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Ayah saya adalah Menteri Sukan dan Kebudayaan. Bapanya ialah pemimpin politik negeri, keturunan kesultanan terkenal, pengasas negeri, gubernur dan menteri besar. Dia telah memulakan pembinaan masjid negeri yang besar. Sebagai seorang Muslim yang taat, dia telah banyak mengislamkan negeri kami dan menindas agama minoriti di masyarakat berbilang budaya dan bangsa kami. Orang Kristian dianiaya dan para mubalih diusir dari negeri kami. Sebagai bapa keluarga, Datuk saya telah memberikan nama saya, diterjemahkan daripada bahasa Arab sebagai dasar iman. Bagi saya, sejenis rujukan kenabian. Didikan saya mengikut prinsip Islam. Saya telah belajar bahasa Arab, Al-Quran, peraturan bersuci, solat, dan berpuasa. Sebagai contoh keluarga Muslim, kami harus mencontohi Islam dengan baik dan melakukan kerja-kerja amal yang lebih baik. Saya tidak dibenarkan bermain dengan anjing hidup ataupun boneka. Di leher saya memakai kalung dengan ayat-ayat suci agama Islam. Lawatan ke tandas diiringi dengan membaca mantra keagamaan seperti Ta'awuz atau Nauzubillah. Ketika menguap, saya membaca ayat untuk mengelakkan kemasukan jin. Apabila bersin, satu lagi mantra Arab menawarkan perlindungan. Melarikan diri daripada berkentut semasa pembersihan dan sembahyang memerlukan pengulangan semula ritual tersebut. Sepanjang tempoh berpuasa di bulan Ramadan, saya tidak dibenarkan makan atau minum apa-apa dari matahari terbit hingga terbenam, malah tidak boleh menelan ludah saya. Semua itu hanyalah beberapa daripada beratus-ratus peraturan yang perlu saya ikuti. Ketakutan untuk melakukan sesuatu yang salah sentiasa wujud. Semasa kecil, saya sering mengembara, tinggal di negara yang berlainan, dan telah belajar tentang budaya dan agama lain. Saya teringat satu peristiwa. Saya berumur 6 tahun. Ayah saya banyak mengembara kerana kedudukannya yang tinggi. Selalunya, berbulan-bulan saya tidak sempat jumpa dia. Suatu ketika, saya sangat merinduinya sehingga saya telah memohon kepada Allah untuk mengembalikannya kepada saya. Saya tahu solat Arab dan ritual penyucian, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk membawa permintaan khusus ini kepada Allah. Allah sangat jauh daripada saya, hanya dapat dicapai dengan penembusan yang mendalam ke dalam Al-Quran dengan segala perintah dan peraturan penyuciannya dan bahasa Arab yang kurang jelas dan kabur itu. Agama Kristian adalah berbeza. Semasa kecil, filem dengan bertema Kristian telah menarik perhatian saya. Dalam Quo Vadis, orang Kristian diseksa dan telah dibuang kepada singa yang kelaparan. Namun begitu, mereka boleh menyembah Tuhan mereka dan mengampuni penganiaya roh mereka. Mereka lemah, namun kuat. Mereka mati, tetapi mereka hidup dan mempunyai kepastian tentang kehidupan kekal. Mereka tahu mereka diterima dan disayangi oleh Tuhan. Kesalahan mereka diampuni. Sama seperti Allah jauh bagi umat Muslim, Tuhan Kristian adalah dekat dengan mereka. Mereka juga memanggilnya Bapa. Saya sama-sama kagum dan keliru. Akhirnya, saya berani berdoa secara neutral melalui tradisi kepada Allah, dan dengan hati, kepada Tuhan Kristian yang penyayang. Saya menghiasi sejadah saya dengan simbol Kristian dan berdoa agar ayah saya kembali keesokan harinya. Keesokan harinya terdengar ketukan di pintu. Ayah saya berdiri di hadapannya, ketawa dan menjerit, "Kejutan, anakku." Saya sangat teruja. Tuhan benar-benar wujud, dan Dia telah menjawab doa saya. Tetapi Tuhan yang mana? Skin yang saya ingin mencari. Semasa saya remaja, salah seorang kawan baik saya telah memeluk agama Kristian. Ini tiba-tiba merubahnya menjadi seorang yang baik dan penyayang. Saya kagum. Dia sering mengunjungi saya dan menjelaskan berita baik tentang Yesus, yang diringkaskan dalam Yohanes 3:16. Kerana Allah begitu mengasihi manusia sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi mereka, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kawan saya memberikan saya Alkitabnya. Saya pertama kali membaca Injil. Saya terpesona dan belajar perkara berikut, di hadapan Tuhan, kita semua adalah pendosa. Segala usaha kita tidak berguna kerana Allah itu Maha Suci.
Satu dosa sudah cukup untuk merindui syurga. Sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman dan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, berusaha memelihara perintah-perintah. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan kemudian Yesus juga berkata, jika kamu berpegang teguh pada perkataanku dan lakukan apa yang telah kukatakan kepadamu, maka kamu benar-benar pengikutku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Pada suatu hari, ayah saya memanggil saya ke pejabatnya. Seluruh keluarga berada di sana. Dia berkata, saya dengar awak ada Alkitab. Betulkah? Saya menjawab, ya, saya menerimanya daripada rakan baik dan saya membacanya kerana saya sedang mencari kebenaran dalam Alkitab. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Selepas itu, ayah saya menghantar seluruh keluarga keluar dari pejabatnya dan berkata, anak saya, baguslah kamu mencari kebenaran kerana saya mahu kamu mencari kehidupan yang baik. Saya tidak. Kami kaya dan terkenal, tetapi itu tidak puaskan jiwa saya. Begitu juga agama kita, Islam. Sejujurnya, saya hanya benar-benar berpuas hati dan gembira hanya selama 2 atau 3 saat dalam hidup saya. Selepas itu, saya dan ayah saya sakit tenat. Doktor tidak dapat kesan sumber penyakit kami. Ubat pun tidak membantu. Saya susut berat badan dan semakin lemah dari hari ke hari. Saya rasa hidup saya akan tamat. Kemudian saya berdoa kepada Yesus, yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya dan telah bangkit dari maut selepas 3 hari. Aku berseru, Tuhan ampunilah dosaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersamamu. Itu adalah keinginan saya untuk pergi ke syurga. Selama 4 minggu, saya rebah di dalam bilik tidur saya. Kemudian, saya dimasukkan ke hospital. Ayah saya sudah berada di unit rawatan rapi. Selepas pemeriksaan yang sewenang, doktor berkata bahawa saya demam kepialu. Walaupun mereka sebenarnya tidak mengetahuinya. Ayah saya telah meninggal dunia akibat kegagalan jantung. Tetapi sebenarnya, doktor masih keraguan hal ini. Kemungkinan besar, kami telah diracuni. Saudara mara dan pembantu rumah boleh berkabar angin tentang apa yang telah terjadi. Ilmu hitam juga nampaknya terlibat. Kami mendapati katak kering telah dijahit ke dalam pakaian kami. Secara ajaib, saya mula berasa lebih baik. Secepat mungkin, saya telah melarikan diri ke negeri yang jauh untuk melarikan diri dari persekitaran yang boleh membawa maut ini. Di sana, doktor menyatakan bahawa saya tidak pernah menghidap penyakit demam kepialu. Masih suatu misteri sehingga hari ini penyakit apa yang ayah saya dan saya telah menghidap. Rancangan masa depan saya telah hancur dengan kematian ayah saya yang tercinta. Saya kemurungan, cuba mati rasa dengan dadah, dan menjadi tertekan dan putus asa. Kemurungan saya memuncak dengan gangguan saraf. Selepas setahun, pakar psikologi pun tidak dapat membantu. Kemudian saya teringat Tuhan seperti yang diterangkan dalam Alkitab. Dia bertemu kita, manusia, dalam Yesus Kristus. Dia membuat tawaran untuk membebaskan kita daripada situasi yang penuh kecewa. Sesiapa yang percaya kepadanya mendapat kekuatan untuk mengasihi dan memaafkan walaupun bermusuhan. Kematian bukan lagi ancaman kerana kita mempunyai kepastian bahawa Tuhan akan membawa kita kepadanya. Dia juga boleh menyelamatkan kita daripada akibat keracunan yang membawa maut. Dan pastinya dia juga boleh menyembuhkan kemurungan saya. Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan yang menderita di bawah bebanmu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Serahkanlah dirimu kepada bimbinganku dan belajarlah daripadaku. Aku memperlakukan kamu dengan lemah lembut. Dan jangan memandang rendah siapa pun. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan mendapat ketenteraman dalam hidupmu. Kok yang kupasang ke atas kamu adalah mudah, dan apa yang kuminta kepada kamu pun adalah tidak sukar. Saya menghadiri acara Kristian di mana doa adalah khusus untuk orang sakit. Di sana, saya memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Penginjil dan pengkhotbah telah mendoakan kesembuhan saya. Serta-merta, saya merasakan banyak beban dan berat hilang dari saya. Saya mengalami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Akuilah dosamu satu sama lain dan berdoalah untuk satu sama lain supaya kamu sembuh. Yakobus pukul 5:16. Saya memperolehi kedamaian. Hari ini, saya hidup bersama Tuhan ini dan tahu bahawa Dia bersama saya sentiasa dan di mana-mana.
Sebagai seorang Muslim, Allah amat jauh sekali. Tetapi melalui Yesus Kristus, firman Allah, Tuhan telah akrab dengan saya, dan saya mungkin menjadi anak rohaninya dan dapat memanggilnya Bapa. Peristiwa ini berlaku bertahun-tahun yang lalu. Saya mengenali Tuhan dan Yesus Kristus semakin intim. Kerana saya telah menjadi seorang Kristian, saya telah dilucutkan daripada semua keistimewaan sebagai keturunan keluarga asal Muslim saya. Saya tidak diwarisi, dan semua hubungan diputuskan. Tetapi Tuhan sentiasa menjaga dengan baik saya dan keluarga saya. Saya tidak pernah menyesal menjadi seorang Kristian. Hari ini, kegemilangan keluarga Islam saya hanya dapat dikenali di muzium dan tugu peringatan. Semua bahan adalah seperti yang dimenangi sehingga cair. Istana sudah jadi usang. Parti Islam mereka tidak bermakna dan dibubarkan. Pengaruh politik mereka sudah tiada. Melalui status baharu saya telah diterima keluarga rohani yang baru. Melalui juru selamat saya Yesus Kristus, saya berkongsi warisan yang bernilai kekal. Hari ini, saya berdiri seperti nama saya yang diramalkan secara ramalan di atas dasar iman yang kukuh ini, Yesus Kristus. Misi saya hari ini bukan berpolitik tetapi penuh kerohanian. Saya hidup untuk memaklumkan dengan penuh semangat kabar baik tentang rahmat yang diberikan melalui Putera Allah, Yesus Kristus, kepada semua orang, juga di kalangan rakan dan anggota keluarga Muslim saya yang dikasihi.